Saya suka. I like. 我喜欢. Kali ini kita nak belajar satu tajuk yang sangat menarik, iaitu 我喜欢. Bermaksud saya suka. Suka apa? Jom kita tengok. Fokus kita untuk tajuk kali ini ialah belajar ayat yang menggunakan 我喜欢 yang bermaksud saya suka. ... Pertama sekali kita lihat ayat 我喜欢 yang bermaksud saya suka. Ayat ini hanya memerlukan 3 elemen sahaja, iaitu subjek tambah 喜欢 tambah kata nama ataupun kata kerja. Bentuk ayat ini amat mudah kerana hanya memerlukan subjek, 喜欢 dan kata nama ataupun kata kerja. Kita lihat contoh yang pertama, iaitu 我bermaksud saya. 喜欢bermaksud suka. 椰浆饭 bermaksud nasi lemak. Dan jangan lupa satu titik nokta yang berbentuk bulatan kecil. Ayat ini bermaksud saya suka nasi lemak. 我喜欢椰浆饭. Nampak ayat ini sangat mudah. Yang penting kita perlu ada subjek 喜欢 dengan kata nama ataupun kata kerja. Dalam ayat pertama ini kita boleh guna kata nama. Yang kedua pula ialah 他 bermaksud dia. 喜欢 suka. 跑步 ialah berjogging. Jadi maksud ayat ini 他喜欢跑步, dia suka berjogging. Jadi satu ayat yang lengkap. Kita lihat pula contoh yang ketiga. 爸爸 bermaksud bapa ataupun ayah. 喜欢 suka. 洗澡 bermaksud mandi. 洗澡 bermaksud mandi. Ingat, mandi itu adalah amalan orang pembersih. Kerap mandi supaya badan kita tak berbau. Tambah-tambah lagi sekarang musim COVID. Kalau kita keluar, kita pulang ke rumah, kalau boleh, kita terus mandi. Kita lihat kembali ayat yang ketiga ini. 爸爸喜欢洗澡. Bapa ataupun ayah suka mandi. Dengan adanya pelbagai subjek ini, kita boleh tukar kepada contohnya ni, awak, 喜欢 suka nasi lemak. Jadilah satu ayat yang lengkap. Kalau tak mahu guna kata ganti nama, kita boleh terus guna nama orang. Contohnya Ali. Ali 喜欢椰浆饭. Ali 喜欢跑步 dan sebagainya. Untuk ayat yang berbentuk negatif pula. Berbentuk negatif bagaimana? Iaitu ada satu lagi perkataan, iaitu 不 bermaksud tidak. Tadi kita belajar 我喜欢 saya suka. Kalau kita tambah satu 不 di tengah-tengah sini, ianya bermaksud saya tidak suka. 我不喜欢 Kita lihat contoh yang pertama. ni bermaksud awak. 不 bermaksud tidak. 喜欢 bermaksud suka. 橙汁 bermaksud jus oren.
Ayat ini, ni bu sihuan chengzhi, bermaksud awak tidak suka jus oren. Seperti biasa, jangan lupa satu titik nokta berbentuk bulatan kecil. Ayat yang kedua pula, kita boleh lihat di sini, woman bermaksud kami. Kami bu tidak sihuan suka打羽球bermaksud bermain badminton. 我们不喜欢打羽球。我们不喜欢打羽球。Kami tidak suka bermain badminton. Kalau kita nak tukarkan ayat ini kepada ayat yang positif, kita hanya perlu keluarkan pu daripada ayat ini. 我们喜欢打羽球. Kami suka bermain badminton. Kita lihat pula contoh yang ketiga, iaitu 姐姐. 姐姐 bermaksud kakak. 不 tidak. 喜欢 suka. 麻烦 bermaksud masalah ataupun leceh. Ayat ini, 姐姐不喜欢麻烦. Kakak tidak suka masalah ataupun kakak tidak suka leceh. Bermaksud kakak tidak suka perkara-perkara yang melecehkan lah, yang memberikan dia masalah dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak di sini, jika kita nak tukarkan ayat ini kepada positif, kita hanya perlu mengeluarkan pu daripada ayat ini. Jika kita ingin menggunakan ayat ini dalam bentuk negatif, iaitu menafi ataupun penafian, kita hanya tambah satu perkataan pu di antara subjek dengan sihuan. Jadi rumusan untuk ayat ini adalah, ingat, subjek tambah sihuan dan tambah kata nama ataupun kata kerja. Subjek contohnya ada wo, ke, abang, Ali, Abu, Siti dan sebagainya. Sihuan pula bermaksud suka, sihuan. Manakala kata nama pula, kita ada contohnya nasi lemak, kuih-kuih dan sebagainya. Kata kerja pula adalah perkataan perbuatan. Contohnya, bermain bola sepak, bermain badminton, berjoging, cuci tangan dan sebagainya. Ingat, hanya 3 elemen ini saja, subjek, sihuan, kata nama, boleh jadi satu ayat yang lengkap. Subjek, sihuan, kata kerja, boleh jadi satu ayat yang lengkap juga. Mudah sangat. Seterusnya kita lihat gambar ini. Sangat menarik, indah dan penuh dengan kehijauan. Di sini juga ingin dikongsikan satu peribahasa Cina, iaitu Ji Sha Cheng Ta. Ji Sha Cheng Ta. Lagi sekali, Ji Sha Cheng Ta, yang bermaksud sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sebab apa kita kongsikan peribahasa Cina ini? Sebab jika anda tahu dan ingat banyak perbendaharaan kata dalam bahasa Mandarin, secara tidak langsung anda pun boleh membina pelbagai jenis ayat yang anda boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Ingat, Ji Sha Cheng Ta.
nada yang pertama, kedua dan ketiga. Ji, sha, cheng, ta. Itu sahaja isi kandungan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan harap anda semua dapat gunakan dalam kehidupan seharian anda. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan, bolehlah tinggalkan dalam ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share untuk lebih banyak video seperti ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.